Sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita memohon ampun darinya. Wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang mendapat hidayah daripada Allah, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah dari segala keburukan diri kita sendiri, dari segala kejahatan perbuatan amalan kita. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah untuk siri pertama ni kita sama-samalah nak saling belajar tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni kita kata surah, kalau kita tengok satu Al-Quran ni, perasan tak ada berapa muka surat? Ada siapa perasan tak? Tak perasan. Jom kita tengok. Kita tengok. Sebab dia standard satu Al-Quran. Oh, standard. Standard. Tahu 30 juz tapi muka surat tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa, kita tengok. Kita tengok bahawa kita mudah ingat. Kalau Ustazah bagi tahu dia mungkin lupa. Jadi pakat tengok. Okey. Jumpa. Ada Quran. Ada tu. Kalau Quran dalam handphone pun biasanya standard juga. Kalau yang ada siapa yang dah jumpa? 604 ya Ustazah? Ya betul. Sahih. Barakallahu fiqh. 604 standard. Ustazah pun 604. Jadi di muka surat 604. Ada yang berbeza ke? Okey, dah ada. Semua sama ya setakat ni. Okey. Jadi 604 ni menempatkan 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Itu muka surat akhir 604. Adapun Al-Fatihah muka surat, tahu tak muka surat apa? Muka surat pertama. Ya, muka surat 1 pertama. Surat 1. Standard. Fatihah muka surat 1. Muka surat. Ini saja yang kita kata okay. Kalau kita tengok ni kan, selain muka surat 1 dan 2, semua muka surat daripada muka surat 3 sampai muka surat 604 tadi, cuba kira ada berapa baris. Dia standard. Baris maksudnya baris gaib. Ya, termasuk nama surah hiasan ni, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk yang bagi bawah ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15. 15 15. Ha. Termasuk yang hiasan surah. Oh, hiasan. Hiasan. Kalau kita tengok 3 kul tu kan, ada surah Al-Ikhlas. Lepas tu ada Bismillahirrahmanirrahim. Tu dah kira 2 baris dah. Semua muka surat macam tu. 15 baris. 15 baris. Tu yang dia jadi sama muka surat standard. Kecuali surah Al-Fatihah ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan hiasan bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Dia standard.
Sebab tu boleh jadi sama je. Betul lah. 1, 2, Coach Liz ada sebut ada 15 baris setiap muka. Okay, juzuk ada berapa? 5, 6, 7, Juzuk kita ada? Ada siapa tahu juzuk? 30. 30 juzuk. 30 juzuk. 30 juzuk. Surah 114. 114 surah. Surah 114 surah. 114 surah, 30 juzuk. Standard. Supaya mudah kita kenal Quran kita. Lepas tu perasan tak kat tepi-tepi tu dia ada macam tulis hizib. Hizib ada? Hizib. Hizib. Okay, hizib tahu tak dalam Quran ada berapa hizib? Siapa yang tahu? Tak tahu. Tak ada siapa yang tahu ya? Apa beza hizib dengan juz? Bagus soalan ni. Juz ni Lalu confused. dia adalah apa yang ulama bahagikan Al-Quran untuk mudah kita kita ingat. Surah tu, nama surah, bilangan ayat tu memang wahyu Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk juzuk, dia ada hizib, dia ada maqra' atau dikenali sebagai rubu', itu adalah pembahagian ulama-ulama kemudian untuk mudahkan kita. Macam tajwid kan ada qalqalah, hukum-hukum tu semua didatangkan oleh ulama untuk mudahkan kita. Jadi juzuk 30 tu dibahagikan oleh ulama 30 juzuk. Untuk mudahkan. Nampak sikit lah kan 30 juzuk. Kalau 114 surah tu, ratus. Ini macam banyak kan. Jadi bila rasa 114 surah tu rasa banyak. Jadi para ulama kecilkan. Ada 30 juzuk. Satu juzuk ada berapa muka surat? 24. 20 muka surat untuk satu juzuk. Lebih kurang lah. 20. Jadi 20 kali 30, 600 kan? 600 muka surat. Kita ada 604 muka surat. Kita ada lebih 600. kurang. Dalam 20, ada yang 21, lebih kurang lah. Jadi satu juzuk ada lebih kurang 20 muka surat. Jadi senanglah 20 muka surat tu kali dengan 30 juzuk 600 muka surat. Tapi dia ada lebih 4 lah, 604. Jadi ulama bahagi tu kita dapat sikit ni. 30 juzuk je. Jadi orang yang nak hafiz yang menghafal Quran ni, dia hafal juzuk demi juzuk. Biasanya mula daripada juzuk belakang. Juzuk 30 hafal dulu. Sebab dia pendek-pendek kan. Hizib ni pula untuk kurangkan lagi juzuk tu. Untuk satu juzuk tu dia bahagi kepada 2. Maksudnya satu juzuk ada 2 hizib. Jadi lagi mudah nak hafal. Lagi mudah nak hafal. Okey, kalau nak mudah kita tengok tu saja nak tunjuk dululah sebagai permulaan ni. Bila Ustazah kata satu juzuk ada 2 hizib kan? Jadi satu Quran ada berapa hizib? 60 lah. Ya betul, 60. 60 hizib. 60 hizib. Hizib ke-60 surah apa? Tahu tak? Hizib ke-60. Kau ada yang perasan ke? Ada yang perasan tak? Hizib 60. Boleh tengok surah Al-A'la. Ya, surah Al-A'la. Boleh tengok Quran masing-masing. Surah Al-A'la, sebelah nama surah tu dia akan tulis kecil ada kat tepi tu, tak tahu nampak ke tidak ni. Dia ada tulis hizib. Boleh tengok Quran masing-masing lah. Al-Hizbu 60. Hizib dalam bahasa Melayu tu maksudnya kumpulan. Kumpulan. Pernah dengar tak nama Hizbullah? Hizbullah nama lah. Nama kumpulan. Macam hizib. Hizib tu dalam bahasa Arab maksudnya kumpulan. Juzuk tu maksudnya bahagian. Ada surah. Surah tu ialah pembahagian, maksudnya setiap surah tu itu memang wahyu direct daripada Allah. Ada 114 surah. Kemudian para ulama nak mudahkan buat kepada 30 juzuk, 30 bahagian. 30 bahagian ni untuk mudah hafal lah. Satu bahagian. Nak mudah lagi, hizib. Bahagi pula hizib. Jadi daripada surah Al-A'la sampai surah An-Nas tu hizib 60.
Oh. Hizib 60. Hizib 59 tahu tak surah apa? Ada siapa yang perasan? Hizib 59. Kalau juzuk 30, tahu tak surah apa juzuk 30? Juzuk 30 surah-surah ayat lalu tu kan? Juzuk 30 bermula dengan surah Amma, betul. Surah Amma yatasaalun, surah An-Naba. Jadi disebabkan satu juzuk ada 2 hizib, jadi juzuk Amma bermula dengan surah An-Naba. Jadi surah An-Naba adalah hizib ke-59. Boleh nampak tak? Surah Amma ataupun surah An-Naba adalah hizib ke-59. Surah Al-A'la, maksudnya surah An-Naba tu sampai surah At-Tariq. Sampai surah At-Tariq itu hizib 59. Jadi orang yang hafal Quran, dia hafal hizib per hizib. Nak bagi sikit lah, kalau satu juzuk tu banyak. Jadi biasanya dia tasmi' tu hizib-hizib. Jadi satu juzuk ada 2 hizib. Juzuk 30 bermula dengan surah An-Naba, Amma yatasaalun, atau dikenali juga juzuk Amma. Jadi juzuk Amma bermula dengan surah An-Naba. Jadi itu adalah hizib ke-59. Hizib ke-60 surah Al-A'la. Lepas tu satu lagi yang ada bintang, macam bintang-bintang tu kan, yang ada bunga-bunga. Itu dikenali sebagai rubu'. Tu kat mana saja? Perasan tak ada bintang-bintang? Dia tu dia lagi sikit lah. Dia nak kecilkan lagi. Kadang-kadang ada orang tasmi' rubuk-rubuk. Dia ada macam bintang. Bintang tu biasanya ada 8 sisi lah, 8 bucu. Contohnya macam kalau kat muka surat ustazah ni, kalau surah apa, kemudian ada siapa yang perasan tak kat Quran dia ada bintang? Mana tadi? Bintang. Dia bintang ataupun bunga. Ada yang buat bunga, ada yang buat bintang, ada yang macam bentuk macam bucu-bucu tu. Dia lain dengan apa yang sejadah kan, lain. Kalau yang sejadah tu kubah. Kalau yang ni dia ada macam Hampa kat kedai boleh ke? Kedai dah tutup ke? bintang tu. Biasanya kat tengah-tengah ni. Okay. Tengok dekat muka surat depan. Contohnya muka surat 5 tu. Kalau muka surat 5, kan? Muka surat 5 ayat ke-26 tu. Kalau kat Quran Ustazah dia buat bunga. Ada Quran dia buat macam bintang. Nampak tu? Nampak tak kan? Sebelum inna tu. Boleh buka lah Quran masing-masing. Boleh nampak? 26. Muka surat 5. Inna Ada bintang. Inna ada Allah. bintang. Kan? Ada yang bentuk kelopak bunga, ada yang bentuk bintang. Cuba kira berapa bucu ada? Ada 8. Betul. Dia standard 8 bucu. 8. Okey kan? Semua ada 8 bucu kan? 8. Hizib Ustazah dia tulis. Hizib 1. Sebelah tu dia tulis hizib 1. Yang ni, okey, kita tengok muka surat 5 kan? Dia sebelah dia ada hizib 1. Selain daripada tu, nak bagi tak berbeza dengan hizib, dia tulis kat situ 1/4 atas hizib tu kan? Ada tak yang tulis 1/4 atas hizib? 1/4. Tak ada 1 je. Dia tulis 1 je, hizib 1 je. Hizib 1 dia tulis. Dia tak ada tulis 1/4. Tak ada. Okey, tak apa. Cuba kalau tengok muka surat 7. Muka surat 7. Sure.
Yang Lima, ayat enam. 44, Atamuruna nas. Okey. Ada? Ada bunga tu juga kan? Ada Ada? bunga juga. Lepas tu dia ada tulis tak 2/4. Tak, dia tulis satu. Kenapa satu je dia tulis? Dia tulis hizib satu je. Maksudnya dia Ada saya punya ada. ada. Okay, ada yang ada yang tak ada, tak apa. Dia macam ni sebenarnya, dia untuk bahagikan pula hizib tu, satu hizib ada 4 rubuk. Dia rubuk. Pecah lagi. Dia jadi 1/4. Satu bahagian. Kepada 4 bahagian. Satu hizib ada 4 bahagian pula. Rubuk. Tahu kan kalau bahasa Arab arba'ah tu 4. Arba'ah 4. Kalau rubuk tu 1/4. Per-4. Rubuk tu maksudnya per-4. Dia ada 4 bahagian. Jadi Allahu Akbar. untuk hizib 1, Habis ni Ustazah tengah cakap. hizib 1 bermula dengan Kami semua ada. bermula dengan innallah ni lah. Tu dia tulis innallah. Inna. Mana yang muka surat? Yang mana Ustazah? Tadi muka surat 7 Ustazah. Joh tu. Kalau ada freeze. Oh, dia freeze. Okay. Sekarang ni dah clear ke? Muka surat berapa Ustazah? Tadi muka surat 7. Kalau ada Quran yang tulis 2/4 hizib. Ada Quran dia tak tulis dah, dia tulis hizib 1 je kan? Satu. Maksudnya hizib 1. Tadi pun hizib 1 kan? Tapi dah 2 kali dah. Ada Quran yang dia tulis ni 1/4, yang ni 2/4. Sebab satu hizib ada 4 rubuk. Dan rubuk ni juga dikenali juga, ada orang panggil makrok. Makrok ni tempat maksudnya bacaan. Bacaan. Sebab ada macam kalau bahagian-bahagian yang ambil hafiz ke hafizah tadi kata hari ni ustaz nak dengar 1 makrok. Hari ni ustazah nak tasmik 1 makrok. Maksudnya bacaan dia untuk 1 rubuk saja. Dia nama lain lah, nama lain. Ada nama lain selain pada tu dia panggil ain. Ain. Dulu ngaji ain lah Ustazah. Dia panggil ain. Kan masa sekolah-sekolah dulu satu ain. Satu ain. Dia ambil daripada belakang tu lah, rubuk ain kan. Belakang ain. Satu ain. Dia punya yang sama lah. Nama berbeza tapi yang sama. Pembahagian. Nak mudah baca. Okay, jadi satu hizib ada 4 rubuk kan? Satu juzuk ada berapa rubuk? 4 kali 4, 16. Bukan. Kan? Satu juzuk tadi 4. Satu juzuk ada 2 hizib. Ada. Kan? Ada 2 hizib. Ustazah dah mula? Maksud kau dia ni. Lain kot. Kan satu juzuk ada 2 hizib. 8. Betul tak? Satu hizib ada 4. Ya. Okay, 8 tu yang 2 kali 4, 8. 8 kan? Ya, 2 kali 4, 8. Perasan tak ada 8 bucu? Tadi yang Ustazah cakap. Betul lah tadi 8. Dia nak ingatkan Jadi dia nak ingatkan sebab ada juga satu Al-Quran yang dia tak buat bentuk bunga, dia buat ni pula ni. Lain kot, lain. lain. Okey. Lain dia ni sikit. Sekejap ada, sekejap tak ada. Okey, baik. Okey, sebab apa 8 bucu? Sebab ada Quran yang buat juga selain pada kelopak bunga, ada 8 kelopak, ada juga yang buat bucu lah, guna 4 segi bertindan. Jadi bila 4 segi tu dia bertindan, dia jadi 8 bucu jugalah. Sebab nak kira rubuk tu lah. Jadi dia bermain dengan matematik pun ialah sebab nak bagi standard semua. Okey, baik. Itu pengenalan lah terhadap Al-Quran kita.
Supaya kita kenal lah simbol-simbol tu untuk apa. Kan? Betul. Tak apa, Sebenarnya tak tahu pun. pula kita nak tengok pula. Ingat bunga-bunga bucu-bucu kan. Dia baru tahu 8. Ada 8. Jadi satu juzuk ada 8 hizib, 8 rubuk. Ada 2 hizib. hizib. 8 rubuk. Okay, baik. Sekarang kita nak masuk surah Al-Fatihah di muka surat pertama. Okay, kita tahulah surah Al-Fatihah ni dia adalah rukun dalam solat. Rukun dalam solat. Sebab tu sangat pentinglah untuk kita betulkan bacaan dari segi tajwid supaya tidak mengubah makna. Sebab yang boleh membatalkan solat ni bila dia mengubah makna. Jadi kita nak dengarlah bacaan setiap daripada yang ada hari ni lah. Cumanya kalau ada yang Ustazah tegur dari segi tajwid, panjang pendek ke dengung, itu yang tu kalau tersilap itu tidak membatalkan solat ni Ustazah share ada mufti ada sebut lah. Sebab ada juga yang tanya berkenaan dengan apa yang membatalkan solat. Jadi Ustazah share dia punya link saja. Nanti ikut siapa yang maksudnya rajin nak tengok lagi, nak tengok kita kata dia punya pendetilan lah. Boleh tengok dekat link tu. Bacaan Al-Fatihah Imam tidak betul, ada orang mengadu lah dekat mufti. Jadi mufti pun cerita apa yang boleh membatalkan solat. Yang boleh membatalkan solat apa yang mengubah bacaan. Apa boleh mengubah makna. Maksudnya dari segi baris tu. Contohnya mufti bagi kata allazina an'amta, dia baca allazina an'amtu ataupun ti. Maksudnya berubah maksud terus. Maka itulah yang membatalkan solat. Dia panggil lahan jali. Adapun lahan khafi, panjang pendek. Contohnya dia baca Maliki Yaumiddin tu, dia baca Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Contohnya tak berapa sangatlah daripada segi kata ma'arif di sukun tu kan kena tarik panjang sikit. Dari segi tajwid panjang pendek tu dia panggil lahan khafi yang tidak membatalkan solat, tapi bila orang dengar ni salah ni. Dia salah tapi tidak membatalkan solat. Jadi alhamdulillah lah. Lagi segi nak perkara yang membatalkan solat tu, lahan khafi tak termasuk perkara yang membatalkan solat. Yang membatalkan solat kalau lahan jali yang mengubah makna. Jadi nanti kita nak dengar bacaan ni. Kalau Ustazah tegur dari segi tajwid tu biasanya tak ada orang lah yang salah baris tu. Biasanya dari segi tajwid mungkin nak kena dengung lama sikit. Yang tu tidak membatalkan solat. Tapi kalau kita boleh baca dengan lebih baik itu kita kata dapat pahala yang lebih lah. Okay, baik. Siapa nak mula dulu? Ada siapa? Siapa nak baca? Tak ada siapa. Saya mula dulu Ustazah. Tafadhal, sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bagus bacaan. Dan satu lagi baru Ustazah perasan masa Puan Normah berhenti ghairil maghdubi alaihim tu kan. Qaf dekat situ. Inilah yang kita sebut sebagai kita punya qiraat. Qiraat kita dekat Malaysia.
iaitu qiraat Hafs an Asim menggunakan Thoriq Syatibi. Maksudnya kalau nak wakaf macam yang Puan Normah buat tadi. Sebab ada yang wakaf, dia wakaf kat siratal ladzina an'amta alaihim. Dia wakaf kat situ. Kalau wakaf kat situ tu bukan yang standard sepatutnya kat Malaysia. Dia sepatutnya kalau qiraat Hafs an Asim min Thariq Syatibi, dia kena wakaf macam Puan Normah tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lepas tu ambil balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu baru betul. Maksudnya menepati qiraat Hafs an Asim min Thariq Syatibi. Tapi kalau berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim, tak salah. Cuma dia bukan cara bacaan yang betul. Mengikut qiraat Hafs an Asim min Thariq Syatibi. Sebab ini kalau dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki contohnya, mazhab selain pada mazhab Syafi'i lah, mereka ada yang menganggap ayat ke-6 wakaf dia di siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ayat pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama. Bagi mazhab lain lah. Ada pun mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Kalau perasan, Bismillahirrahmanirrahim dekat sebelah yang surah Al-Baqarah, dia tak ada nombor kan? Tak ada. Tak ada. Tapi Bismillahirrahmanirrahim dekat surah Al-Fatihah satu-satunya Bismillah dengan nombor. Ada nombor. Kalau tengok dekat yang lain macam 3 kul semua mana tak ada. Semua kata tengok kan, semua Bismillah tak ada nombor. Cuma Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah saja yang ada nombor 1. Dikira sebagai ayat pertama. Itu kita kata ada khilaf, perbezaan pendapat mazhab. Adapun mazhab Hanafi contohnya dia kata Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat pertama surah Al-Fatihah. Sebab tu jangan terkejut kalau macam kita solat tarawih ada imam daripada luar negara. Mula-mula je lepas Allahu Akbar tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pernah tak? Pernah dengar tak? Dia tak baca Bismillah. Tak ni pula. Tak pernah ya? Tak pergi tak ada jadi imam tak pagi pernah kan. Ataupun kadang-kadang dia baca secara senyap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bau Alhamdulillah Rabbil Alamin bau dia kuat. Yang tu biasa. Dia itu baca biasa, perlahan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia semua kena baca kuat. Kalau solat jahar ni, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim pun baca kuat, Alhamdulillah Rabbil Alamin baca kuat. Tapi kalau dalam mazhab lain yang tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim ni sebagai ayat ayat pertama dalam Al-Fatihah, maka mereka baca perlahan lah. Ataupun ada yang tak baca langsung. Okay, tak apa. Cuma nak sebut pasal wakaf tadilah. Sebab kalau dari segi bacaan kita lah sepatutnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ambil balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, itu. Jadi betul lah macam Puan Normah baca tadi. Okay, baik. Seterusnya siapa lagi nak baca? Ya, volunteer lah siapa nak baca. Ada siapa yang nak Ustazah semak bacaan? Ya, Ustazah. Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Okey, alhamdulillah. Okey, baguslah bacaan semua betul. Okey, ada lagi siapa yang volunteer nak Ustazah semak? Kalau period tak boleh baca Ustazah ya? Ke kalau belajar boleh? Kalau period tak boleh Bagus soalan ni. Dia sebenarnya ialah kalau dalam mazhab Syafi'i bacaan Al-Quran ini tak boleh lah kecuali apabila kita kata niat zikir. Sebagai zikir boleh. Maksudnya macam kita baca maksurat tu kan? Perasan tak dalam al-maksurat tu ada 3 kul, ada ayat kursi, maka boleh. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada masalah. Jadi selain daripada tu, kalau ikut mazhab lain, kalau belajar boleh. Cuma kalau mazhab Syafi'i belajar pun tak boleh. Tapi kalau ia sebagai zikir, macam yang kita selalu ulang-ulang, macam Al-Fatihah ni, termasuk dalam wirid atau zikir lah yang kita boleh ulang-ulang. Jadi boleh kalau nak tasmih Al-Fatihah. Sebab dia termasuk zikir tadi. Dalam maksurat ada tipu, ada ayat kursi. Maksudnya kita nak keluar rumah kan dalam keadaan haid, kita baca ayat kursi. Kita nak tidur, kita baca ayat kursi. Walaupun itu ayat Quran, tapi sebab dia sebagai zikir dan juga doa, maka boleh. Jadi kalau nak tasmih Al-Fatihah, kita niat ni, kita ni sedang haid kan, tapi kita niat sebagai zikir lah. Zikir ataupun kita kata doa lah. Boleh. Boleh okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, bagus. Bacaan cuma macam akhir-akhir tu dia macam tak berapa cukup nafas lah nak tarik. Ball sebab dia kita panggil ni mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim ni dia wajib 6 harakat sepatutnya. Panjang sikit waladdallin. Lepas tarik belakang tu kan mad arid li sukun. Tapi tak apa, dia tidak termasuk yang membatalkan solat. Maksudnya kalau rasa macam tak cukup nafas, boleh berhenti kat ghairil maghdubi alaihim, lepas tu ambil balik. Tapi kalau rasa cukup tak apa, boleh ambil sampai habis. Okey. Yang lain tak ada masalah lah. Betul semua. Cuma kod telinga ustazah ni tadi terdengar macam tebal. Dia macam ni. Bacaan yang betulnya ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mus tu dia nipis. Sebab tadi dengar macam dia macam mus. Ihdinas siratal mustaqim. Dia macam mus. Dia bunyi tebal kat telinga ustazah. Tapi bacaan dia sepatutnya mustaqim. Mustaqim. Dia tak tebal. Dia bacaan dia. Cuba Puan Azira ulang yang ihdina tu. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf tu tebal, sin tu tipis. Sin dengan ta. Mustaqim. Okey. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sebab dia main naik turun. Sebab tadi sirata tu tebal. Siratal. Lepas tu nak nipis balik.
Siratal mustaqim. Qim tebal balik. Tu yang dia main. Kadang-kadang dia tarik semua jadi tebal. Siratal mustaqim. Bunyi jadi tebal. Dia macam tu lah. Dia kena berlatih. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Okay, baik. Kemudian ada lagi yang volunteer nak Ustazah Tasmik? Ustazah, anak saya nak try boleh? Boleh. Tak apalah. Ustazah nak dengar. Okey, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. 2 harakat. Tadi dia macam terpanjang jadi macam 3 sikit. Semula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu. Iya, 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ra pun 2 harakat. Dia macam naik sikit jadi 3 tadi. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Alhamdulillah. Okey, bagus. Cuma ada yang macam dari segi harakat tu lah dia macam terpanjang terlebih macam jadi 3. Yang lain tak ada masalah, betul dah. Okey. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Okey, ada lagi? Ustazah, saya nak cuba. Ya, boleh. Puan Rokayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, bagus. Cuma yang belakang tu macam tak cukup nafas nak tarik. Sebab yang waladdallin dia kena tarik 6 harakat tu. Dipanggil mad lazim kalimi muthaqqal. Mad lazim kalimi muthaqqal. Dia ada tanda macam ulat tu kan. Itu dia 6 harakat lah. Okey, nak ulang sekali lagi ke? Ulang yang siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, bagus. Ahsanti. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okay, ada lagi? Saya nak cuba Ustazah. Ya, baik. Puan Ila. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, bagus. Cuma boleh tak ulang yang Alhamdulillah tu? Sorry, batuk sikit. Tak apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, baik.
Sebab tadi Ustazah terdengar macam Alhamdulillahi Rabbil lillahi tu 2 harakat. Lillahi. Lepas tu yang kali kedua tu betul dah. Ustazah tadi macam dia bunyi cepat. Sebab ada orang baca dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Itu salah. Tapi dia lahan khafi, dia tidak membatalkan solat sebab dari segi panjang pendek kan. Sepatutnya Alhamdulillahi 2 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Yang lain okey dah bacaan. Okey, ada lagi yang nak cuba? Saya cuba Ustazah. Ya, baik. Suryawati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, dari segi panjang pendek tu yang waladdallin kena panjang lagi lah, waladdallin. Okey, cuba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, bagus. Okey, cuba ulang yang Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra puan boleh getar tak? Saya kurang sikit dia punya ni. Okey, tak apa. Itu pun dia panggil lahan khafi lah, dia tidak membatalkan solat. Cuma yang dari segi sebutan makhraj yang betul untuk ra tu, dia akan ada sedikit getaran, dia panggil Ar-Rahmanir-Rahim. Cuma daripada bacaan tu tak ada dengar getaran, dia macam sama. Tapi tak ada masalah. Dia maksudnya betul, tapi sebab lidah masing-masing kan dia ada yang tak boleh nak bergetar kat situ. Okey, tak apa, boleh. Okey. Seterusnya ada lagi? Yang nak tasmid? Al-Fatihah. Okey. Kalau tak ada, kita terus kepada Ayatul Kursi lah. Ayatul Kursi ni sangat penting. Nanti kita akan bincanglah masa tadabbur untuk surah Al-Fatihah dan Ayatul Kursi. Okay, Ayatul Kursi muka surat 42. Okey, betul. Muka surat 42. Dah masuk juzuk 3 kan. Kalau perasan kat atas tu dia tulis juzuk 3 hizib. Perasan tak tulis hizib? Ada. Hizib ke berapa? Muka surat 42. Nampak hizib. Tak nampak. Hizib 5. Kecil dia, kecil. Quran pun kecil. Juzuk 3 hizib 5. Ini kita dah kita masuk Ayatul Kursi. Ayat 255. Okay. Ayatul Kursi ni dia terkenal sebagai 9 waqaf. Ada dalam satu ayat ada 9 waqaf. 9 tempat berhenti lah, tempat berhenti. Pertama yang jim tu kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu pertama. Kemudian yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Itu tempat berhenti ketiga. 1, 2, 3. Jim tu maksudnya jaiz, boleh. Maksudnya harus berhentilah. Kalau qaf tu, qaf dia tulis qaf lam ya. Maksudnya aula waqaf. Lebih utama. Aula tu maksudnya lebih utama untuk waqaf. Jim tu jaiz, maksudnya nak waqaf boleh, nak sambung pun boleh. Tapi sebaiknya berhentilah sebab ada juga yang panggil dia sebagai waqaf Jibril. Jim tu ada yang kata sebagai waqaf Jibril. Jibril bila turunkan wahyu, Jibril baca pada Nabi SAW, Jibril akan berhenti dekat tempat jim-jim tu semua. Okay. Yang keempat, 1, 2, 3, 4 kan. Okay. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Jim. Kan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tu sad lam ya. Sad lam ya tu aula wasal. Sebahagian ulama kata lebih baik sambung. Tapi sebab nak bagi dia ada 9 waqaf untuk ayat kursi ni, biasanya kita berhenti jugalah waqaf juga. Sebab ni tanda waqaf. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Jim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sad lam ya berhenti. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu dipanggil 9 waqaf. Satu ayat 9 waqaf. Okay. Okay, ada yang nak Ustazah tasbih ayatul kursi? Saya Ustazah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okay, bagus. Bacaan Puan Azira, okay, boleh. Cuma Puan Azira yang ra tu fil ard. Kan fil ard. Macam lidah Puan Azira boleh bergetar tak untuk huruf ra? Boleh. Boleh. Maksudnya masa sebut fil ard, maksudnya kena ada getaran sikit. Fil ard. Lepas tu berhenti dengan bot tu, dia tahan kat mulut. Fil ard. Dia tahan. Saya ulang kat situ. Ya, ulang sikit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kena getar sikit. Dia kena tolak. Tapi dia tebal. Fil ard. Baris atas. Dia tebal. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia tebal kan. Maksudnya dia sambung ra dengan box sama je. Fil ard. Fil ard. Dia ada getar. Lepas tu dia sumbat dalam mulut. Fil ard. Dia tebal. Bacaan dia tebal. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Okay, boleh. Okay, bagus. Yang lain ada lagi yang nak tasmid? Bacaan? Volunteer? Saya Ustazah. Ya, baik. Sila.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Okey, semula yang illa tu bunyi macam dia macam terlebih panjang. Patutnya 2. الله لا إله إلا Illa tu 2 harakat je. Allahu la ilaha. الله لا إله إلا هو الحي. Illa pun 2 harakat je. Illahu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Bagus. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Yang indahu tu kan? Puan tekan dekat nun ke tak tekan? Maksudnya nun tu bunyi izhar ke ikhfa? Tak tekan. Cuba sekali lagi. Indahu. Dia macam ni. Dia sebab dia ikhfa kan? Ikhfa maksudnya dia kena sembunyikan nun tu. Maksudnya tak boleh bunyi nun. Sebab kalau dia bunyi nun, dia jadi izhar. Nyata. Nun tu nyata. Jadi dia kan macam man dhallazi kan? Man tu dia panggil ikhfa. Nun tu tak ada bunyi kan? Kita sembunyikan dia. Jadi kita dengar man dhallazi yashfa'u indahu. Kita tak bunyi indahu. Dia tak boleh jadi ain. Kalau macam ni salah indahu. Sebab bunyi nun. Dia kena sembunyikan. Jadi indahu. Boleh beza tak? Boleh. Okey, baik. Daripada man. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, baik. Macam hifdhuhuma dengan azim. Azim tu lidah kena dekat gigi. Huruf dha dia punya makhraj dia dekat lidah. Lidah dia dekat gigi. Hifdhuhuma. Sebab ada yang sebab kita ustazah tak apa jelas lidah tu kat mana. Cuma sebab sebelum ni lah yang ustazah tasmi' ada yang dia guna gigi. Dia buat azim, hifzu dia macam zai. Dia makhraj dia bukan zai. Kalau dha ni makhraj dia sama macam za. Za, ta, dha. Jadi bila sebut hifzu kan nampak lidah kan? Hifzuhuma wa huma. Hifzu. Memang yang tu memang selalu fail ustazah huruf. Dia tebal sikit. Lepas tu wa huwal aliyyul azim. Lidah kena kat gigi. Azim. Okey. Bagus. Tapi tak membatalkan solat lah. Ya, sama-sama. Okay, ada lagi yang nak tasmi'? Ustazah, saya nak baca. Ya, baik. Puan Ruqayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Kha tu kuatkan sikit makhraj dia. Wa ma khalfahum. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, baik. Kalau dha tu lidah kena kat gigi tak? Yang mana? Wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Lidah puan kena kat gigi tak? Azim. Tak kot. Ada maksudnya makhraj tersilap. Wa huwal aliyyul azim. Lidah dia akan kena kat gigi atas. Betul, hujung gigi. Ya, hujung lidah. Hujung lidah kena dekat gigi atas. Betul kena. Kena. Okey, bagus. Okey, terima kasih Ustazah. Ya, sama. Okey, ada lagi yang nak tasmid? Saya cuba Ustazah. Okey, boleh. Puan Suryawati. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وما خلفهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, baik. Lidah kena kat gigi ya untuk dha. Okey, bagus. Okey. Ada lagi? Okey. Ada yang nak tasmid? Ayatul Kursi. Okey, tak ada dah ya. Okey, tak apa. Kita sambung dengan tadabbur. Tadabbur ini ialah macam mana kita nak faham ayat dan amalkan. Dia panggil tadabbur. Tazakkur ni untuk peringatan kita lah. Dan juga kita nak tatbiq. Tatbiq tu untuk praktikal. Kat sini ada siapa yang pernah baca tak buku berkenaan 7 Habits? Atau pernah dengar ke tajuk 7 Habits? Juga dah lupa. Pernah? Pernah tu. Okay, 7 Habits. Itu biasanya tulisan oleh barat lah. Kita kata Western people, dia akan cerita pasal 7 tabiat, habits yang jadi tabiat harian mereka lah untuk jadi successful, untuk berjaya. Kalau dalam Islam, kita ada 7 habits juga, 7 tabiat juga, tapi berdasarkan surah Al-Fatihah. Sebab surah Al-Fatihah sepakat ulama', ijma' ulama' ada 7 ayat. Cuma yang ayat ke-6 dengan ayat pertama sajalah yang berbeza pendapat. Tapi sepakat kata mesti ada 7 ayat untuk surah Al-Fatihah. Jadi 7 ayat ni memang kita selalu ulang dengan lisan. Tapi dalam masa yang sama, para ulama' kata kita kena ulang juga dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Sebab tu surah Al-Fatihah ini menjadi rukun dalam solat untuk kita amalkan 7 habits, 7 tabiat dalam kehidupan kita. Apa habit pertama? Tabiat orang Islam, orang beriman yang pertama ialah apa-apa mula dengan Bismillah. Kalau nak mudah ingat,
dia ada 7 huruf lah. Barakah. B-A-R-A-K-A-H. Barakah. Dia ada 7 kan, 7 huruf barakah. B yang pertama, bismillah sebagai permulaan. Yang rasanya semua orang dah tahulah. Kan, macam kita nak minum air, mula dengan bismillah. Nak makan, bismillah. Kan, semua mula dengan nama Allah. Itu tabiat pertama, habit. Panggil habit pertama. Habit kedua, A kan, B-A. Alhamdulillah. Syukur selalu. Alhamdulillah, syukur selalu. Habit untuk orang beriman yang kedua ni, dia sentiasa rasa Alhamdulillah. Lepas makan, lepas minum, Alhamdulillah. Tapi kita ada doa yang panjang lagi kan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi basic dia, asas dia adalah Alhamdulillah. Syukur. Bangun pagi, kita tidur baca Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah. Kita tidur, kita hidup dan kita mati. Tapi bila bangun daripada tidur, kita baca apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita semula setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita kembali. Maksudnya apa? Bila bangun tidur tu, kita lahirkan rasa syukur. Sebab ada orang kata kat Ustazah, dia pernah tanyalah, kenapa ya saya ni kan bangun tidur rasa macam sebab kan bila ujian berat-berat kan, rasa macam kenapalah aku hidup lagi. Kan bangun tidur lah hidup lagi, ingatkan mati dah. Sebab bila ujian yang berat akan timbul kan, rasa-rasa yang macam mengharapkan kematian. Tapi ada disebutkanlah dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan pun ada sebut hukum doa minta mati, boleh ke tidak? Boleh tak kita kata, ya Allah matikanlah aku? Tak boleh lah, haram. Haram dalam Islam meminta kematian. Tetapi ada pengecualian. Sebab ada sahabat Nabi pun tanya pada Nabi, dia tengah sakit ya, diujilah kan. Jadi dia kata, boleh tak aku nak minta kematian? Aku nak minta Allah matikan aku. Nabi kata tak boleh. Tapi katalah tak tahan sangat, minta dengan adab. Dia ada adab dia, cara nak minta. Ada doa dia lah Nabi ajar. Maksud dia, ya Allah, jika engkau tahu bahawa mati ataupun bahawa hidup itu baik untukku, maka hidupkanlah aku. Tapi sekiranya engkau tahu bahawa mati itu lebih baik untukku, maka matikanlah aku. Maksudnya kita sandarkan kematian tu baik atau tidak kepada Allah. Sebab kita tak tahu. Kita kata, oh ya Allah matikanlah aku. Sekali masuk kubur, kena azab kubur. Kan? Kita tak tahu apa yang lebih baik untuk kita. Kita tak tahan dengan ujian dunia, kesakitan di dunia. Sedangkan azab kubur tu lebih berat berbanding ujian di dunia. Ada juga orang yang tanya, Ustazah, dalam kubur orang beriman ada yang kena azab kubur ke? Jawapan dia ada. Sebab apa? Para ulama kata sebab apa dalam kubur ada juga orang beriman diazab? Sebab masa hidupnya dia tak bertaubat dengan dosa dia. Jadi Allah nak hapuskan dosa dia tu dengan azab kubur. Supaya nanti dia bangkit di padang mahsyar, di hari akhirat dah tak ada dah dosa dia. Jadi dia masuk syurga. Sebab azab di neraka jauh lebih perit, lebih pedih berbanding azab kubur. Azab kubur jauh lebih perit berbanding dengan kesakitan dan ujian di dunia. Itu perbandingan dia. Jadi sakit macam mana pun kita kat dunia, jangan minta kematian. Sebab azab kubur tu lebih berat. Tapi katalah dia azab. Sebab tu kita minta Nabi ajar kita doa minta perlindungan daripada azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, kami minta lindung
daripada azab kubur. Sebab azab kubur tu lebih sakit berbanding ujian dekat dunia. Tapi kalau diazab dari kubur, orang beriman, sebab ada juga kan kes yang mana Nabi SAW lalu tiba-tiba Nabi ambil kita kata batang pokok kurma yang masih basah, Nabi tancap pacakkan dekat kubur seorang tu. Jadi para sahabat kata kenapa? Kerana sesungguhnya penghuni kubur ini sedang diazab. Jadi selagi ada kita kata batang pohon kurma itu, pelepah kurma tu, dia berzikir kepada Allah, maka ringanlah azab kubur tu. Jadi sebab tu kita minta lindunglah daripada azab kubur. Tapi kalau kita kata hikmah lah para ulama bincang kenapa ada juga azab kubur di kalangan orang beriman adalah untuk meringankan, maksudnya dia masuk supaya dia masuk syurga lah tak masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Yang tu yang berkenaan tabiat kedua lah, habit kedua, iaitu sentiasa rasa syukur. Bangun tidur pun, oh hidup lagi. Maksudnya hidup itu lebih baik lah untuk kita berbanding kematian. Jadi sebab tu kita baca Alhamdulillah. Maksudnya ada lagi peluang bertaubat kan. Peluang nak buat baik dan sebagainya. Okay, kemudian habit ketiga, BAR. Rahmat. Kan Ar-Rahmanir Rahim. Rahmat Allah tu kita sentiasa rasai. Kasih sayang Allah. Okay, rahmat lah. Merasai rahmat Allah. Kita kata rahmat Allah tu kita sentiasa rasai, kita sentiasa cari. Cari rahmat Allah. Macam mana nak cari rahmat Allah? Antaranya yang macam yang kita buat sekarang ni lah. Kelebihan menuntut ilmu. Ada juga mufti wilayah ada sebut satu hadis yang sangat kita kata bagi motivasi lah untuk kita menuntut ilmu. Ni Ustazah share link saja dekat message. Kalau nak tengok hadis dia secara terperinci, hadis yang sahih, riwayat Muslim, berkenaan orang yang menuntut ilmu ni, siapa yang melalui jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuk dia jalan ke syurga. Kita cari jalan guna online. Moga-moga ini jugalah jalan untuk mudahkan kita ke syurga. Sebab kita menuntut ilmu. Dan orang yang membaca kitab Allah, kita baca Al-Fatihah, kita baca Ayatul Kursi, dan saling belajar, wa yatadarasunahu bainahum, kelebihan dia, Nabi sebut, pasti akan nazalat nazalat alaihimus sakinah. Pasti akan turun sakinah, ketenangan. Dia akan tenang. Oh, dah tahu dah. Sebelum ni risau kalau salah baca dalam Quran, salah baca Al-Fatihah nanti batal solat. Oh, Ustazah kata kalau dengung, ada qalqalah salah sikit, maksudnya dari segi tu tak batal, solat tak batal. Sebab Allah Maha tahu kemampuan kita. Sebab ada orang lidah dia memang contohnya, maksudnya dari segi tajwid tu mungkin tak berapa tepat dari segi makhraj. Tapi dimaafkan, maka tak batal solat. Barulah dia bila kita kata ada ilmu ni, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi dia nampak, oh jadi dia jadi tenang. Okey. Kemudian wa ghasyiathumur rahmah, pasti akan diliputi oleh rahmat. Kelebihan orang menuntut ilmu yang belajar ayat Quran, yang membaca Al-Quran ini, turun ketenangan, diliputi oleh rahmat. Ini kita kata kita nak cari rahmat ni kat mana? Dekat majlis-majlis ilmu. Bukan saja dengan kita kata ustazah Siri ni saja. Maksudnya mana-manalah bila ada majlis ilmu, pergilah. Kita akan dapat rahmat. Kita cari rahmat kat situ, kat majlis ilmu. Kemudian yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka. Malaikat ni daripada cahaya, kita tak nampak. Tapi malaikat sangat ramai. Antara malaikat dengan manusia, rasa-rasa mana lagi ramai? Ada siapa nak teka? Malaikat bulat. Malaikat. Malaikat ramai, betul? Betul? Antara malaikat dengan jin,
Mana lagi ramai? Ada siapa nak teka? Malaikat dengan jin. Siapa lagi ramai? Jin ke? Jin sebab beranak-beranak kan? Jadi tenang kat sekeliling kita. Jadi ada rasa jin, ada rasa malaikat. Sebab malaikat dia tak beranak, jin beranak pinak macam manusia kan. Jawapan dia malaikat tetap paling ramai. Okey. Antara jin dengan manusia, mana lagi ramai? Jin. Ya, jin lagi ramai. Malaikat makhluk daripada cahaya. Allah ciptakan malaikat daripada cahaya. Jin makhluk daripada api. Betul. Kemudian yang ketiga manusia makhluk daripada tanah. 3 makhluk Allah ni. Malaikat makhluk cahaya, jin makhluk api, manusia makhluk tanah. Okay. Ustazah nak tanya kucing daripada apa? Kucing pun tanah. Kucing tanah juga. Sebab tu dalam surah An-Naba nanti, kalau kita baca surah An-Naba, ayat terakhir dalam surah An-Naba, kalau kita tengok kan dalam surah An-Naba, ayat terakhir dia sebut wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, kalaulah aku berubah menjadi tanah. Sebab apa orang kafir kata macam tu? Ahli tafsir terang. Dia kata sebab semua makhluk dibangkitkan di hari akhirat nanti, termasuk haiwan-haiwan semua dibangkitkan. Dan Allah selesaikan semua pengadilan antara makhluk di kalangan haiwan. Contohnya dulu ada haiwan yang menzalimi haiwan lain. Maka dibalas balik masa tu. Tapi selepas itu mereka semua dijadikan tanah balik. Maka bila orang kafir tengok macam tu, oi, tak perlu masuk neraka, tak perlu diazab obehnya jadi haiwan. Balik semula jadi tanah. Tak kena azab dah. Jadi ketika itu orang kafir akan mengharapkan kalaulah aku pun boleh jadi tanah balik macam haiwan. Tapi tak boleh dah. Sebab tu kucing semua-semualah, semua asalnya daripada tanah. Sebab tu ada orang kata manusia ini adalah haiwan yang boleh bercakap. Al-haiwanun natiq. Ada yang terjemahkan kalau dari segi filosofi dalam bahasa Arab mantik dulu, dia kata manusia ini adalah haiwan yang boleh bercakap, haiwan yang ada akal. Itu dari segi itulah. Tapi dari segi 3 makhluk utama ini, malaikat, jin, manusia, malaikat confirm ahli syurga lah. Dan malaikat akan menjadi penyambut tetamu di syurga. Itu yang kalau kita tengok dalam Quran kan, malaikat kata salamun, salamun, selamat sejahtera, jemput masuklah syurga untuk orang-orang yang beriman. Di kalangan 2 makhluk, makhluk api dan makhluk tanah. Dua-dua ada potensi untuk masuk syurga atau masuk neraka. Maksudnya jin pun ada masuk syurga. Jin pun ada yang beriman. Kalau kita baca surah Al-Jin kan, baca surah Al-Jin, kita baca sekali terjemahan dia. Kita tahulah, oh ada jin masuk syurga. Jadi sebab tu ada kata-kata kan, kata sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Itu salah. Sebab sebaik-baik jin masuk syurga. Sejahat-jahat manusia masuk neraka. Firaun, Abu Lahab, Qarun, semua yang disebut dalam Quran yang masuk neraka, dia sejahat-jahat manusia. Jadi sebaik-baik jin masuk syurga. Kan? Jadi ada jin yang masuk syurga. Jadi 2 makhluk ini, antara jin dengan manusia, paling ramai jin. Lebih ramai jin. Jadi antara 3 ni kalau kita buat nisbah, kalau kita per 100 lah, peratus. Malaikat berapa peratus? Nak banding 3 ni. Ada pernah dengar tak? Ini anggaran lah, bukan tepat. Anggarannya, para ulama sebut, malaikat ada 90%. Sebab tu disebut penghuni langit. Malaikat adalah makhluk cahaya penghuni langit. Langit ni luas. Yang kita boleh teropong guna teleskop tu kan.
yang jauh, yang boleh tengok galaksi Bima Sakti, itu baru langit pertama. Kita ada 7 langit. Malaikat adalah penghuni langit. Penuh. Sebab tu bila malam Lailatul Qadar kan, bila bulan Ramadan kita akan sebut pasal malam Lailatul Qadar. Antara tanda malam Lailatul Qadar, esok pagi tu, tengah hari dia, matahari dia tak terik. Redup je. Sebab apa? Sebab malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar tu, semua malaikat daripada langit penuh. Tapi sebab cahaya dia boleh berhimpit. Masuk. Semua turun ke dunia. Jadi bila dah habis, tiba saja waktu subuh, pakat naik. Disebabkan ramai malaikat ni, sampai ke Zuhur pun masih lagi, belum habis lagi, duk naik lagi. Menyebabkan matahari pada keesokan hari malam Lailatul Qadar itu, matahari menjadi redup. Dia tak gelap sebab cahaya kan. Dia tidak menghalang. Maka reduplah sebab malaikat diperbuat, kita kata diciptakan daripada cahaya. Okey. Ramainya 90% adalah malaikat. Jin berapa peratus? Ada nak teka berapa peratus jin? Jin Separuh kan? 55. 9. 50%. Jin 9%. Oh, 9. Oh. Malaikat dah 90%. Malaikat dah 90%. 9% adalah jin. Makhluk daripada api. Kita 1% je. Ya, VVIP. Khalifatun fil ard. Khalifah di muka bumi. 1. Sebab tu para ulama kata, ya Allah, bila kita sedar kan betapa bersyukurnya Allah cipta kita sebagai manusia. Siapalah kita ni, tapi Allah pilih kita untuk jadi 1% tu. Manusia. Dan antara manusia Allah pilih kita untuk jadi orang beriman. Dan antara orang beriman Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling afdal, afdalul anbiya, yang terbaik. Syurga paling tinggi, tahu tak nama apa syurga paling tinggi? Syurga Firdaus. Syurga Firdaus. Atas daripada syurga Firdaus tu ada satu tempat yang Allah khususkan untuk satu makhluk saja. Tempat itu. Tahu tak siapa makhluk tu? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Tahu tak apa nama tempat tu? Tak tahu. Tahu. Itu yang kita selalu doa tu. Mungkin tak perasan kot, kita doa hari-hari, kita doa. Doa lepas azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad satu tempat namanya wasilah. Wasilah. Wasilah tu nama tempat itu. Tempat yang tertinggi lagi terpuji. Jadi memang Allah menepati janjinya lah. Maksudnya tempatnya itu kat situ. Dan kita adalah umat Nabi Muhammad. Umat terbaik lah. Ya. Jadi itulah kita rasa syukur kan. B-A-R-A kan. Yang kita kata habit. Kita nak ada habit tadi. Bismillah permulaan, alhamdulillah syukur selalu, rahmat Allah kita rasai dan kita cari. Lepas tu akhirat, sentiasa diingati. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Maksudnya kita jadi habit kita ingat semua akan kena balas, semua akan ada perhitungan pertanggungjawapan di hari akhirat. Kita minum air contohnya, sedapnya rasa air kan, terutama kalau bulan puasa, dah buka puasa tu, sedapnya. Terus ingat kat syurga. Kat syurga nanti kita tengok
katalah kita lalu-lalu nampak rumah orang tu, oi cantiknya rumah ni. Ingat, oh dekat syurga nanti lagi cantik. Maksudnya kita sentiasa kaitkan dengan akhirat. Jadi habit ataupun tabiat orang beriman ni dia sentiasa ingat berkait dengan akhirat. Okay, jadi B-A-R-A-K. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ini berkenaan keikhlasan. K. Keikhlasan. Kalau kita kata Al-Fatihah, Al-Fatihah menyimpulkan satu Al-Quran. Sebab tu dia rukun dalam solat. Kita baca surah Al-Fatihah tu ibarat kita simpulkan satu Al-Quran. Dan Al-Quran ini menyimpulkan semua kitab-kitab langit. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Al-Quran menyimpulkan seluruh isi kitab-kitab langit. Al-Fatihah menyimpulkan satu Al-Quran dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menyimpulkan satu Al-Fatihah. Berkenaan ikhlas. Lillahi ta'ala. Kita nak buat ni lillah. Sampai ada surah Al-Ikhlas. Semua surah, perkataan surah tu ada dalam surah. Surah An-Nas. Perkataan An-Nas ada dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tetapi hanya ada 2 surah. Nama surah tak ada disebut dalam surah. Surah apa? Surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah. Nama surah tak disebut dalam surah. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlasnya? Perkataan akhlasa ke? Tak ada. Kata akar pun tak ada. Para ulama bincang. Kenapa? Kerana ikhlas ni kita tak nampak secara zahir. Bukan urusan kita orang tu ikhlas ke tidak. Bukan kita nak hukum, dia ni ikhlas, tak ni, dia ni munafik ni, tak ikhlas ni. Tak. Bukan urusan kita. Cuma mungkin ada tanda-tanda dia lah. Tapi untuk diri kita ni, kalau kita cakap adabnya lah, kita kata, ya Allah bagilah aku ni ikhlas. Ya Allah aku buat aku derma ni, moga-moga engkau berilah ikhlas. Tu adab dia macam tu. Bukan kata, aku tolong ni ikhlas ni tau. Aku derma ni ikhlas ni. Tak. Bila kita menzahirkan ikhlas, dia tak jadi ikhlas, dia jadi riak. Kita saya, aku derma ni ikhlas kerana Allah Ta'ala. Masuk dalam status. Tak jadi ikhlas dah lah. Dia jadi riak. Sebab ikhlas ni dia kena sembunyi. Tak nampak. Ya. Jadi sebab tu, main point atau kita kata jauhar. Dalam bahasa Arab panggil jauharul ayah. Intipati ayat pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keikhlasan. Kita doalah untuk semoga Allah ikhlaskan kita. Itu B-A-R-A-K, A balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amalkan doa untuk semua. Amalkan doa untuk semua. Semua orang. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan tunjukilah aku jalan yang lurus. Orang lain sesat lantak. Bukan. Tunjukilah kami. Kami. Allah ajar kita nak minta doa tu, kita minta doa hidayah untuk semua. Kita nampak orang ni, seksinya. Nak terkeluar mata contohlah kan. Tidak. Kita, seksinya ya Allah, bagilah hidayah pada dia. Tengok orang ni. Maksudnya apa-apa yang mata kita nampak tak berkenan di mata, terus doa hidayah. Bagilah hidayah untuk dia. Lepas tu A. Lepas tu yang terakhir, H. Kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. H ni hidupkan role model. Ataupun kita kata contoh ikutan. Hidupkan contoh ikutan berdasarkan Al-Quran. Kan?
kita nak ikut orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Dalam ayat lain ada sebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang kita nak ikut, nak jadikan role model, nak jadikan contoh ikutan, iaitu jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan syuhada, jalan orang-orang soleh. Nak jadi nabi mustahil lah kita ni. Memang mustahil lah. Siddiqin, payah. Syuhada wassalihin. Boleh. Syuhada wassalihin. Syuhada ni, naik sikit. Syuhada ni apa? Antara mati syahid ni, dia ada beberapa jenis lah. Dia panggil mati syahid yang dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat ni itulah yang berperang di jalan Allah. Macam kita kata dekat Palestin sekarang kan. Bila mati syahid, badan dia jadi bau wangi macam kasturi. Lepas tu tak perlu dah mandi jenazah, solat jenazah, terus ke bumi dengan pakaian dia. Itu syuhada dunia akhirat lah. Ada juga syuhada akhirat. Kat dunia dia mati macam biasa je, tapi akhirat dia anggap syuhada. Antaranya orang yang mati dalam proses menuntut ilmu. Jadi bila kita sentiasa dalam proses menuntut ilmu, cari ilmu, kalau kita mati, boleh termasuk golongan syuhada. Masya Allah. Itu. Dia panggil jihad ilmu. Dan Nabi SAW ada beberapa hadis lah sebut siapa yang mati dalam keadaan dia sabarlah, lemas, dianggap syahid. Syahid akhirat. Tapi kalau kita jumpa mayat dia tu, kita kena mandi macam biasalah. Mandi, solat jenazah, kebumikan, semula. Tapi akhiratnya dianggap syuhada. Mati lemas. Mati disebabkan sakit dalam perut. Sama ada disebabkan bersalin ke, disebabkan ta'un dan sebagainya lah. Yang sebab dia kanser dalam perut ke apa, bila dia bersabar, mati syahid. Terbakar, mati dalam keadaan terbakar. Apa lagi? Mati kena runtuhan. Macam kita kata bom kan, yang kena bom tu runtuhan, lepas tu mati. Itu semua dianggap syahid lah tu. Itu kematian yang dianggap syahid. Okay. Jadi boleh dapat lagi lah yang syuhada wassalihin, orang-orang soleh lah, beramal soleh. Okay. Dan ayatul kursi tadi, ada dalam lamawat mufti wilayah pun ada sebut, ada hadis yang sahih berkenaan dengan kelebihan baca ayatul kursi. Ustazah share link dia. Adalah siapa yang membacanya setiap kali lepas solat, tidak ada yang menghalang dia daripada syurga kecuali mati. Maksudnya kalau dia mati, terus masuk syurga. Ada yang kata, Ustazah, bukan masuk kubur dulu ke? Memanglah, kubur itu antara dua. Imma rawdatun min riyadil jannah, sama ada kubur itu adalah taman daripada taman syurga, ataupun kubur itu adalah jurang daripada jurang neraka. Jadi bila kita kata mati terus masuk syurga, maksudnya mati terus masuk taman syurga, alam kubur. Walaupun dia tak ada kubur. Masuk contohnya mati lemas. Dia memang mengamalkan ayatul kursi setiap kali lepas solat. Maka tidak ada yang dapat menghalang dia daripada syurga kecuali mati. Maksudnya kena mati dulu baru masuk syurga. Ni hadis yang memang disebutlah dalam lamat mufti wilayah. Riwayat An-Nasa'i dinilai sahih. Hadis sahih lah ni. Tapi nak cerita kelebihan dia lah. Selain daripada tu, siapa yang nak keluar rumah. Ya. Kalau dia baca, dia memang sentiasa baca ayat kursi tetapi dia ada dosa juga. Maksudnya macam mana tu? Kalau dia mati? Ya. Dosa ni dia ada dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil ni dia boleh terhapus dengan ambil wudu. Bila kita salam kan, bersalaman, gugur dosa macam gugurnya daun-daun kering. Tu dosa kecil. Memang kita tak lepas daripada dosa kecil. Ada pun dosa besar terbahagi kepada dua.
dosa yang berkait dengan kita dengan Allah dan dosa yang berkait kita dengan manusia lain. Yang berkait dengan manusia lain ni berat. Sebab dia berkait dengan hak. Kalau berkait dengan harta, kita kena pulangkan. Sebab nanti dekat akhirat, bila dibangkitkan, bila kita ada menzalimi makhluk lain, tak kiralah manusia ke haiwan, kita akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar nanti. Ketika itu, kalau kita ada pahala, kita kena bagi dekat orang yang kita zalimi tu, yang kita tak lunaskan, sama ada dari segi harta dia, kita curi, kita rompak dan sebagainya, ataupun maruah dia yang dicalarkan, kita ngumpat dia, kita fitnah dia, kita cakap yang tak elok, kita hina dia, lidah kita menzalimi dia, tangan kita menzalimi. Yang tu semua kat akhirat nanti, sama ada dengan pahala kita, ataupun bila pahala kita semua dah habis, dosa dia yang kita kena pikul. Itu Nabi kata orang yang muflis di akhirat. Dia haji, dia umrah, dia banyak buat pahala, tapi dia jadi muflis sebab dia menzalimi makhluk Allah yang lain. Na'udzubillah min zalik. Okey, itu. Okey, antara kita dengan Allah ni macam contohnya dosa-dosa yang berkait dengan tinggal solat kan. Yang tu pun maksudnya dia perlu pada taubat sebenarnya. Tetapi kalau dia tidak bertaubat, nanti dia ada, maksudnya walaupun kita kata antara usaha kita mengamalkan ayatul kursi. Dan ada jaminannya. Dalam hadis kata siapa yang baca ayatul kursi setiap kali lepas solat, maka tidak ada yang menghalang dia dengan syurga kecuali mati. Dan ada juga satu lagi hadis sahih, siapa yang membaca sayyidul istighfar dengan penuh keyakinan pada waktu pagi, kalau dia mati sebelum tiba waktu petang, dia pasti ahli syurga. Siapa yang baca sayyidul istighfar sebelum waktu petang, sebelum tiba waktu pagi, kalau dia mati, dia pasti ahli syurga. Dengan penuh keyakinan. Sayyidul istighfar tu yang Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani wa ana abduk. Engkau ciptakan aku dan aku ini hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ni berada dalam perjanjian denganmu dan aku berusaha untuk menunaikan janjiku semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan apa yang aku telah buat. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengaku banyak nikmatmu ke atasku. Wa abu'u bi zambi. Dan aku mengaku banyak dosaku. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi ketika ini kita mengaku dosa kita, menangis-nangis dengan penuh keyakinan, maka dosa kita dengan Allah itu Allah Maha Pengampun. Allah ampunkan. Tapi dosa kita dengan makhluk lain, itu ada kes lain. Walaupun kita kata kita baca ayatul kursi ni, kita usaha untuk masuk syurga. Tapi ahli syurga, dia tak rasa dia ahli syurga. Dia rasa dia banyak dosa. Dia terbalik. Semakin tinggi iman seseorang, semakin banyak dia rasa dosa dia. Semakin tak ada iman orang, semakin dia rasa dia ahli syurga. Contohnya apa? Contoh dalam Quran, Allah cerita orang-orang Yahudi dengan Nasrani, mereka kata lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Allah cerita bahawa orang Yahudi dan Nasrani ni, mereka kata confirm lan tu confirm tak masuk syurga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani kata confirm tak masuk syurga kecuali orang Nasrani. Allah kata apa? Tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka saja. Berangan je. Sebab tu orang yang tak ada iman, dia berasa dia ahli syurga dah. Tapi kalau orang tu tinggi iman dia, dia rasa dia banyak dosa, dia kena minta ampun, banyak istighfar, rasa bersalah dengan orang ni, bersalah dengan orang ni. Kan? Macam sahabat Nabi lah, Sayyidina Umar, Ibn al-Khattab. Masa dia jadi pemerintah tu, dia malam-malam dia berjalan cari siapa lagi yang dia bimbang. Dia masuk neraka disebabkan ada rakyat dia yang susah. Sedangkan dia tu confirm dah masuk syurga. Antara 10 atau kita kata
mubasyirin yang diberitakan masuk syurga sejak dia masa Nabi masih hidup lagi. Nabi dah bagi tahu dah ni ahli syurga. Tapi tetap dia rasa perasaan dia tu. Tu kita kata kalau kita nak buat perbandingan lah kan. Contohnya macam pelajar cemerlang. Kita macam dekat institusi kita IPTS ke IPTA ke, kita akan berhadapan dengan pelajar. Kalau pelajar cemerlang yang rajin, makah kerimak dia tinggi lah. Masa nak periksa, dia rajin belajar ke, dia pulun belajar ke, dia buat malas je. Udun lagi. Yes, pelajar cemerlang rajin, dia memang akan pulun. Ada pun pelajar yang malas ni, dah lah kerimak dia memang rendah dah. Esok nak periksa pun boleh main game lagi. Relax je. Nak buat perbandingan lah. Macam sahabat-sahabat, orang yang hebat-hebat hari-hari menangis, istighfar, tahajud, qiyamul lail. Pulun beribadat ni, pulun untuk akhirat. Tapi macam kita ni, masuk ustazah sendirilah. Macam relax je kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa-apa pun kita sentiasalah kita kata muhasabah. Jadi sebab tu kita kata hak syurga dan neraka ni hak Allah. Cuma bila ada hadis-hadis kan yang sebut ni boleh jadi ahli syurga ni, kita pun usaha amalkan ayatul kursi. Tapi adakah itu confirm garanti kita masuk syurga? Wallahu a'lam. Itu usaha kita. Tapi kalau kita riak, hari ni selesai setiap kali solat baca ayatul kursi, status up. Kan? Status. Dia tak jadi tak baca ayatul kursi dah tu. Tapi na'udzubillah min zalik. Maksudnya kita usaha untuk amalkan, tapi adakah itu garanti? Itu wallahu alam lah. Tapi kita usaha amalkan apa yang boleh masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Setakat itulah untuk siri hari ni lah. Kau ada soalan ke sebelum kita tutup? Ustazah nak tanya, tapi soalan tu sikit. Tadi kan Ustazah cakap binatang dia akan kembali semula menjadi tanah. Jadi kat dalam syurga nanti, kalau yang dalam tu cakap anjing ada dijanjikan syurga. Jadi macam mana tu Ustazah? Ya, betul. Sebab apa? Bila yang asalnya semua kembali ke tanah. Okey, sekarang ni kita pun masuk syurga. Ahli syurga, apa yang dia inginkan, dia akan dapat. Oh ya Allah, aku rindu betul dekat kucing aku nama Rosa. Datang Rosa. Hadiah untuk ahli syurga. Apa yang dia nak? Benda yang baik-baik, ikut fitrah dia. Allah akan bagi. Sebab ada yang kata kan, semua dapat ke? Kalau saya nak isap rokok dalam syurga boleh tak? Benda yang menyalahi fitrah, benda yang tak elok dalam syurga tak ada lah. Allah tak bagi benda yang tak elok. Oh saya ni gay, boleh tak dalam syurga gay? Tak boleh, dia menyalahi fitrah, tak boleh. Kan benda-benda tapi kalau macam contohnya arak, kan arak dekat syurga tak memabukkan, tapi dah boleh minum. Maksudnya benda yang baik-baik, benda yang elok-elok, semua yang kita nak Allah bagi balik. Allah bagi. Tapi dia jauh lebih hebat. Sebab tu para ulama kata kalau kita nak berangan-angan, teringin apa-apa, kita berangan nanti kat syurga. Oh ya Allah, nanti kat syurga nanti aku nak macam ni, aku nak rumah macam ni, macam ni. Jangan hentikan harapan kita tu kat dunia. Aku cita-cita kat dunia nanti nak rumah macam ni. Sebab kalau kat dunia kita bercita-cita, kita akan kecewa. Katalah kita berusaha puluhan lah nak buat rumah ni. Oh tiba-tiba banyak pula ular lah, ada nyamuk lah, ada banyak buat sarang kat situ. Maksudnya kalau kat dunia ni kita akan kecewa. Tapi kalau kita nak berangan-angan, bina harapan-harapan, cita-cita yang kat syurga, para ulama kata ketahuilah engkau pasti takkan kecewa. Malah lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Macam tu. Harap menjawablah soalan. Ustazah, saya nak tanya Ustazah. Ya. Tadi kan Ustazah ada sebut pasal zaman Rasulullah kan yang ada orang beriman tu Rasulullah tanam pelepah kurma. Maksud Rasulullah apa ni? Ya. Maksudnya pelepah tu akan berzikir.
Ya, Sekarang ni kalau kita tanam pokok-pokok atas kubur mak ayah kita pun maksudnya pokok tu akan sentiasa berzikir. Ya, Bukan betul. sekadar untuk teredup, maksudnya ada sebab lain kita tanam. Ya, betul. Betul? Kepastian tu lah sebab saya tak tahu sebab apa kena ditanam pokok tu. Oh, okey. Tak apa. Ya, maksudnya dia berdasarkan daripada hadis Nabi SAW tu. Maka ada orang yang tanam, ada yang letak macam bunga-bunga ke tabur bunga. Maksudnya selagi tak kering, dia akan berzikir. Itu berdasarkan hadis itulah. Satu lagi Ustazah, adakah betul yang katanya batu sungai pun antara yang berzikir? Kalau Batu diletakkan. sungai. Batu sungai. Itu sekejap Ustazah check. Sebab ada juga dengar kan yang batu sungai. meletakkan batu sungai. Batu sungai batu sungai. Okey, ada tak fatwa kat Okey, setakat ni dalam fatwa Ustazah belum jumpa lagi berkenaan batu sungai. Nanti mungkin Ustazah akan cari. Sebab ada yang dengar jugalah kan orang cakap batu-batu sungai. Pokok tu memang ada dengar dah kan? Ya. Cuma tak tahu betul ke tidak kan? Ya. Nanti Ustazah akan confirm balik, cari balik. Tapi kalau yang setakat yang Ustazah cari ni tak ada lagi keluar berkenaan fatwa tentang batu sungai tu lah. Cuma Ustazah akan confirm balik. Sebab itu sebab kena cari dulu. Kalau ada soalan lain Ustazah mungkin minggu depan ke insyaAllah Ustazah akan jawab lah yang tentang batu sungai. Ustazah nak tanya satu soalan lain. Ya. Macam kita nak baca surah Al-Mulk, adakah malam hari saja ataupun sepanjang hari tu kita boleh baca? Sebab biasanya dia kita dengar sebelum nak tidur, tapi kalau sebelum nak tidur kadang-kadang ngantuk lah. Ya, betul. Okey. Maghrib ke? Surah Al-Mulk bacaan surah Al-Mulk kita tahu kelebihan dia dia melindungi kita daripada azab kubur. Jadi bacaan dia kalau yang disebut dalam hadis tu memanglah maksudnya orang yang bacanya biasanya sebelum tidur. Ustazah check tentang Al-Mulk dia. Sebab kalau yang confirm dia kata setiap malam ni. Macam malam kan panjang Ustazah kan? Ya, malam panjang. Sebenarnya lepas maghrib tu dah boleh dah kan Ustazah kan baca. Sebab biasa waktu antara maghrib dengan isyak tu lah yang kita duduk baca Quran sikit-sikit kan. Kadang-kadang itu pun Ustazah kena cari dulu. Nanti Ustazah tengok balik minggu depan ke insyaAllah surah Al-Mulk. Dengan surah As-Sajadah kan Ustazah yang digalakkan baca malam kan sebelum tidur, betul tak? Surah yang Ustazah surah Al-Waqi'ah, surah Sajadah yang confirm 3 kul Ayatul Kursi. Itu hak pendek-pendek lah. Kalau yang surah yang bacaan sebab ada dengar juga yang ceramah dekat masjid kan, dia kata apa sebelum Nabi tidur kan dia akan amalkan 2 surah, takkan tidur sebelum baca 2 surah tu lah. As-Sajadah dengan Al-Mulk. Amalan sebelum tidur lah ni. Ya, sebelum tidur. Baca surah As-Sajadah. Betul, tidaklah Rasulullah SAW tidur sampai baginda membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Betul, hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari. Macam Ustazah kita dalam haid boleh baca Al-Mulk tak? Bila surah Al-Mulk tu jadi kita punya zikir, maksudnya amalan harian, wirid kita, dia macam surah Ayatul Kursi, macam kita naik kenderaan kan kita baca doa kan, subhanallazi sakhkhara lana hadza, tu ayat Quran tu. Tapi sebab dah dijadikan doa,
Begitu juga surah Al-Mulk, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, bila kita dah jadikan kita punya amalan harian, walaupun ketika haid, dalam mazhab Syafi'i sendiri itu dianggap sebagai zikir yang kita sentiasa amal, maka boleh baca. Macam kita nak makan, baca Bismillahirrahmanirrahim kan. Itu ayat Quran tu. Tapi sebab memang kita doa kita, itu amalan kita sebelum makan. Maka macam kalau kita amalkan Al-Maqsurat, dalam tu ada 3 kul dalam, ataupun apa-apa surah saja dalam Quran, bila dah jadi zikir, dah jadi amalan harian, wirid. Dalam bahasa Arab dia doa kan. Boleh baca maka boleh baca. Macam surah Al-Fatihah. Kita buka majlis Al-Fatihah, apa-apa kan, kita dengar Al-Fatihah lah. Maka boleh baca walaupun dalam keadaan haid. Yes. Terima Ustazah. Banyak yang dapat. baru tahu kan. Kadang-kadang kita macam dalam haid dengar je lah, ingatkan tak boleh baca kan. So dengar je. Asal dah dengar. Okay. Sebab baru tahulah boleh baca kan. Boleh baca sebab atas dasar dia zikir lah. Bukan kita baca tu untuk kita tilawah ke maksudnya. Tapi atas dasar zikir. Boleh. Okay. Ada persoalan lagi? Ada. Okay. Okay, kalau tak ada, tak apalah, kita tutuplah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. Jazakallah khair Ustazah. Wa iyyaki. Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Minggu depan kita ambil apa surah apa Ustazah? Ikut yang tu lah 604 tu. 3 kul. 3 kul. 3 kul dengan muka surat 604 tu kan? Dengan muka surat 603. Jadi ada 3 surah. Okay, jadi 3 surah jadi 6 surah lah insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih.